12:15 tengah hari, kita ikuti rancangan Kreatif Inovasi yang membawakan tajuk Inovasi Mini Hidro. Kreatif Inovasi di Nasional FM. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bertemu kembali dalam rancangan Kreatif Inovasi. Rancangan yang menceritakan tentang kejayaan dalam sesuatu ciptaan dan hasil inovasi yang membawa manfaat kepada masyarakat. Dan untuk minggu ini, rancangan Kreatif Inovasi diterbitkan oleh saya, Khairul Hanif Khairuddin, dan kita akan memperkatakan tentang kejayaan ciptaan Mini Hidro yang kini dikomersialkan oleh Yayasan Inovasi Malaysia ataupun YIM. Dan untuk itu kita bersama-sama yang berusaha Encik Abdul Razak Ahmad, Pengarah Inovasi Inklusif Yayasan Inovasi Malaysia. Assalamualaikum Encik Razak. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana dapat lapangkan masa bersama-sama dengan Nasional FM untuk rancangan Kreatif Inovasi kita pada tengah hari ini. Baik, terlebih dahulu Encik Razak, apakah agaknya objektif utama Yayasan Inovasi Malaysia? Objektif utama Yayasan Inovasi Malaysia ataupun lebih dikenali dengan YIM ialah ada 3 objektif utama. Satunya untuk membangun dan menggalakkan kemahiran kreatif dalam bidang sains dan teknologi, dalam bidang akademik, industri dan masyarakat. Keduanya ialah untuk memupuk dan menyokong inovasi saintifik di peringkat akar umbi, terutamanya di kalangan belia, wanita dan pertubuhan bukan kerajaan. Objektif yang ketiga pula ialah untuk mengadakan program-program pendidikan dan kesedaran bagi meningkatkan kesedaran terhadap sains dan teknologi di sekolah dan peringkat akar umbi. Baik Encik Razak. Baik, apakah pula yang dimaksudkan dengan program Jejak Inovasi ini? Program Jejak Inovasi ini merupakan satu aktiviti di mana pihak YIM akan pergi ke kawasan-kawasan pendalaman ataupun luar bandar dan kita cuba mengenal pasti dan mendokumentasikan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh inovator akar umbi, iaitu inovator-inovator daripada kawasan kampung ataupun pendalaman lah. Jadi selepas kita dah kenal pasti, Yayasan Inovasi Malaysia akan cuba penambahbaikan dari segi idea untuk inovasi tersebut, dan kita akan juga memberikan bantuan untuk mengkomersialiskan inovasi-inovasi akar umbi tersebut. Baik, boleh Encik Razak jelaskan pula tentang program berimpak tinggi ataupun lebih dikenali juga sebagai HIP6. Program berimpak tinggi ini ataupun dikenali dengan HIP6 ni adalah salah satu program di bawah SME Master Plan 2012 hingga 2020. Ini yang di bawah pemantauan SME Corp, iaitu daripada MIPI. Jadi pada bulan Disember 2014, kami YIM telah dipilih sebagai agensi peneraju oleh National SME Development Council untuk menjalankan program berimpak tinggi ke-6 ini. Di dalam SME Master Plan ini terdapat 6 program. Setiap programnya ada objektif yang khusus, manakala untuk yang program berimpak tinggi ke-6 ni pula fokusnya kepada pembangunan inovasi inklusif. Dari segi definasi, inovasi inklusif bermaksud inovasi yang berkualiti tinggi dan mampu milik yang boleh kita salurkan kepada golongan-golongan tertinggi seperti ibu tunggal, anak yatim, sakit kronik dan juga terutama sekali mereka yang dalam golongan miskin. Itulah basically dari segi objektif program berimpak tinggi ini. Baik. Encik Razak, kami difahamkan juga projek perintis atau inovasi yang telah pun dicipta oleh seorang
penduduk di Tambunan Sabah iaitu Mini Hidro, Cik Razak ya. Telah terpilih sebagai projek perintis bagi YM dan juga German Malaysian Institute ni. Jadi boleh Cik Razak huraikan lagi mengapa teknologi Mini Hidro ni terpilih sebagai perintis? Sebenarnya kami telah menjejak inovasi Encik Hamid Jasmine ni sejak lebih kurang 5 tahun lalu. Tetapi sebenarnya inovasi ini telah dibangunkan oleh beliau di kampung beliau sudah lebih 10 tahun. Mungkin dari segi latar belakang Encik Hamid Jasmine, dia ni bukan seorang yang ada ijazah ataupun apa. Dia hanya seorang pekebun sekolah. Tapi dia juga seorang ketua kampung yang prihatin. Jadi 10 tahun lalu dia dapat inspirasi untuk menggunakan teknologi untuk menjanakan elektrisiti daripada air, iaitu hidro, daripada sungai. Jadi dengan usahanya sendiri, dengan wangnya sendiri, dia telah berjaya membina satu sistem mini hidro dengan dengan penggunaan recycle material ataupun gas mula, dengan juga gearbox dan transmission kereta yang lama ni, dengan harga RM25,000 wang poketnya sendiri, dia telah berjaya bina sistem ni. Jadi sistem mini hidro yang beliau reka ni berjaya menjana 3 hingga 5 kilowatt elektrik kepada lebih kurang 15 hingga 20 keluarga. Jadi untuk memastikan teknologi dapat kekal guna, dia juga dapat bantuan daripada ahli-ahli kampung yang memberikan sumbangan setiap bulan supaya dia boleh memberi barangan untuk ganti spare part yang rosak. Setelah kami lihat inovasi itu, kami rasa banyak penambahbaikan yang boleh kami berikan ataupun bantu, terutama dari segi kejutan, dari segi engineeringnya. Kerana itu kami telah melantik GMI ataupun German Malaysian Institute sebagai rakan ataupun rakan teknologi kami untuk membantu kami dalam bidang teknikal. Setelah diubah sesuai mini hidro ini nanti, insyaAllah dia boleh menjana elektrik sebanyak 15 kilowatt. Kami selaras dengan objektif kami untuk berikan inovasi yang mampu milik. Kami ingin membangunkan mini hidro yang baru ini, gunakan idea-idea ataupun prinsip Hamid Jasmine ini untuk digunakan di kampung-kampung pendalaman yang masih tiada elektrik lagi, terutamanya di Sabah. Jadi kami yakin ini merupakan satu inovasi yang boleh kami bangunkan dahulu. Kerana itu kami milih projek mini hidro ini. Baik Encik Razak, kita berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak tahu juga antara ataupun sejauh mana projek mini hidro ini akan dikomersialkan. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan Kreatif Inovasi Nasional FM. Rancangan Kreatif Inovasi akan kembali sebentar nanti. Kreatif Inovasi di Nasional FM. Maknanya Encik Razak, projek ataupun inovasi dicipta oleh Encik Hamid Jasmine ni akan dibangunkan, dikomersialkan dan akan memberi manfaat untuk penduduk di Sabah saja ke atau akan diperluaskan ke seluruh negara, bagaimana? InsyaAllah dia boleh diperluaskan di mana-mana saja yang ada sumber air seperti sungai. Jadi bukannya terhad pada kawasan pedalaman Sabah ataupun Sarawak saja. Malah kita juga ada permintaan daripada kawasan di Semenanjung, terutamanya di kawasan kampung orang-orang asli.
Jadi insyaAllah kami akan berusaha untuk mengkomersialiskan inovasi tersebut dan membawa teknologi tersebut ataupun inovasi tersebut ke mana-mana yang memerlukannya. Baik, Encik Razak, apakah agaknya projek inovasi lain yang ada potensi untuk diketengahkan lagi dan juga dikomersialkan? Selain daripada misal katanya projek mini hydro tadi, kami juga sedang mengusahakan inovasi pelerai padi. Kami juga membangunkan ataupun menambah baik inovasi water filter. Water filter sebagai contohnya salah satu inovasi yang menarik kerana kami telah berjaya menjumpa seorang inovator yang telah berjaya mereka sebuah inovasi yang menggunakan filter-filter biasa tapi dengan penambahbaikan boleh menghasilkan 90 liter air yang bersih untuk diminum dengan kuasa solar, kuasa suria. Jadi alat tersebut juga mudah alih. Jadi kita ingin bangunkan yang portable water filter ni sebagai salah satu inovasi untuk akan datang. Selain daripada itu, kami juga menolong seorang inovator di Muar Johor, namanya Wak Wagiman, dengan inovasi gerabak air hitamnya, iaitu satu multi-purpose truck ataupun multi-purpose vehicle yang boleh digunakan di kawasan ladang kelapa sawit. Dia direka bentuk dengan menggunakan bahan-bahan kita semula dan juga Vespa engine. Inovasinya menarik kerana dia berjaya menggunakan satu Vespa engine terguna untuk menarik satu truk yang seberat 1 tan. Jadi kami akan berikan nasihat dari segi kejuruteraan dan juga dari segi mungkin dari segi produk branding dan juga akses kepada pasaran. Itulah contoh-contoh inovasi berimpak tinggi yang bercorak inovasi inklusif yang kami ingin bangunkan dalam tahun ini juga. Rancangan Kreatif Inovasi akan kembali sebentar nanti. Baik, Cik Razak, mungkin akhir sekali, apakah agaknya pesanan dari pihak Yayasan Inovasi Malaysia sendiri kepada masyarakat khususnya yang mungkin mempunyai kemahiran, ada ciptaan, ada inovasi mereka sendiri, kepakaran tersendiri dalam menghasilkan ciptaan serta inovasi ini, mungkin boleh merujuk kepada Yayasan Inovasi Malaysia dan sebagainya? Saya syorkan untuk inovator-inovator yang mempunyai prototipe yang mereka yakin dapat memberikan manfaat terutamanya kepada kumpulan-kumpulan tertinggi untuk menghobi kami. Seterusnya saya rasa untuk kita menjadi seorang inovator inklusif ni, kita harus fikir dari sudut masalah yang dihadapi oleh kumpulan-kumpulan tertinggi ini supaya rekaan ataupun inovasi kami kita lebih efektif dari segi penyelesaian masalah mereka. Bila inovasi tersebut dapat menyelesaikan masalah mereka secara keseluruhan, saya yakin kumpulan-kumpulan ini walaupun mereka tidak mampu banyak, mereka mampu membayar sedikit untuk memiliki inovasi tersebut. Itu adalah salah satu tujuan utama untuk inovasi inklusif. Maksudnya kami tidak berniat untuk memberikan inovasi tersebut dalam bentuk subsidi, tetapi dalam bentuk yang mampu milik, supaya kumpulan-kumpulan tertinggi, kumpulan-kumpulan orang miskin ini boleh mampu milik, boleh mampu menggunakan duit yang mereka ada untuk meninggikan taraf hidup mereka, untuk meninggikan produktiviti mereka. Sebagai satu contoh, saya juga ingin berikan nasihat kepada inovator-inovator yang muda. Kami ada seorang inovator muda yang namanya Rosli, yang dengan gunakan tangan dengan idenya sendiri telah menghasilkan satu mesin CNC, mesin yang boleh motong kayu ni dengan kadar harga yang amat murah. Jadi itu satu contoh bakat-bakat inovator yang kami telah jumpa. Jadi saya yakin walaupun kita tidak ada ijazah, kita tak ada pelajaran tinggi, tapi dengan usaha dan kegigihan kita mampu bangunkan satu inovasi yang menarik, yang efektif, yang berguna
untuk masyarakat. Baik, terima kasih Encik Abdul Razak dapat bersama-sama kita tengah hari ini untuk rancangan kreatif inovasi yang telah memperkatakan tentang Yayasan Inovasi Malaysia, juga ciptaan ataupun inovasi mini hidro yang dikomersialkan dan menjadi projek perintis bagi HIP6 ataupun dikenali juga sebagai program berimpak tinggi. Jadi insyaAllah Encik Razak, kita mungkin dapat bersama-sama lagi pada lain masa Encik Razak, ya? Boleh saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Yang berusaha Encik Abdul Razak Ahmad, Pengarah Inovasi Inklusif Yayasan Inovasi Malaysia. Jadi demikian saudara rancangan kreatif inovasi, sehingga kita berjumpa lagi dalam edisi minggu depan insya-Allah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami hingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Kreatif inovasi.